Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasa, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Jali untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku di sebuah kepulauan di Indonesia. Nama pulau ni, dekat atas pulau ni ada kampung lah. Nama kampung tu adalah Kampung Batu Haji. Jali tinggal di kampung tu bersama dengan isteri dia. Jali dah berkahwin selama 3 tahun semasa perkara ni berlaku. Tapi masih lagi belum dikurniakan cahaya mata. Rumah tempat dia orang tinggal tu adalah rumah 2 tingkat. Dikelilingi oleh banyak pokok-pokok dekat sekeliling rumah tu. Semasa perkara ni berlaku, Jali dan isteri dia dah tidur dalam bilik di tingkat atas. Masa tu dah pukul 1 pagi. Tiba-tiba Jali dan isteri dia terjaga daripada tidur. Sebab dia orang dengar bunyi bising daripada sekeliling kawasan rumah tu. Dengar bunyi macam bunyi ketukan. Tak tahulah apa benda. Jadi pada masa tu, Jali dah mula berjaga-jaga. Dia dah mula bangun, dah turun daripada katil. Nak keluar daripada bilik lah masa tu. Sebab Jali risau. Kalau ada orang nak mencuri, nak merompak ke, nak pecah rumah ke kan. Belum sempat Jali nak keluar daripada bilik tu, terdengar pula bunyi bising daripada arah atap rumah. Dengar bunyi macam ada orang berlari atas atap. Jadi Jali pun keluar daripada bilik, turun ke bawah, dia buka pintu depan rumah, keluar. Mata Jali melilau, pandang ke arah sekeliling rumah dan ke arah atas atap rumah. Memang tak nampak apa sebab gelap. Jadi Jali pun masuk semula. Dia nak pergi ambil torchlight, nak pergi ambil lampu suluh yang ada dekat atas meja dekat dapur. Tapi masa Jali dah masuk rumah tu, tengok-tengok isteri dia dah turun ke tingkat bawah. Jadi Jali minta tolong pada isteri dia, tolong ambilkan torchlight, ambilkan lampu suluh yang ada dekat atas meja dekat dapur. Dan Jali pesan suruh tengok pintu belakang, pintu dapur dan tingkap dapur. Pastikan semuanya berkunci lah. Jadi isteri Jali pun pergilah dekat dapur, ambillah lampu suluh tu, bagi pada Jali. Bila Jali dah dapat torchlight tu, dapat lampu suluh tu, Jali keluar semula dan dia mulalah mencari apa benda yang bunyi bising tadi. Jali mula berjalan daripada depan tu, keluar daripada pintu rumah, sampailah ke tepi. Lepas tu menuju ke arah belakang. Masa nak pergi ke belakang tu, Jali rasa dekat belakang ada orang. Jadi tak heranlah, mungkin bini dia. Jali pun tolehlah pusing ke belakang. Betul lah, bini Jali, isteri Jali yang ikut dia, nak tengok apa benda lah yang bunyi bising tu. Jadi Jali pun tak kisahlah, tak apa, sebab dia ada. Jali terus berjalan sampai ke belakang. Dia suluh semualah. Suluh atas atap, suluh dekat atas tanah ni. Lepas tu suluh dekat kawasan pokok-pokok, dekat atas dahan-dahan pokok tu semua dia suluh. Tak nampak apa-apa. Jali fikir mungkin ada musang ataupun monyet lah. Sebab memang kawasan tu adalah makhluk-makhluk ni semua. Haiwan-haiwan ni memang ada dekat situ. Yang Jali risau, kalau benda ni tak apa, kalau haiwan tak apa. Yang Jali risau kalau ada orang nak pecah masuk rumah dia. Jali terus berjalan daripada belakang, ambil pula tepi belah ni, sampai ke depan semula. Sepanjang masa tu daripada belakang sampailah ke tepi ni, memang isteri Jali ada ikut daripada belakang. Sepatah perkataan pun tak bercakap. Bila dah sampai semula dekat depan, Jali pun melangkah masuk dalam rumah. Isteri Jali ada dekat belakang, tapi isteri Jali ni dia berjalan perlahan. Jali pula berjalan laju masuk dalam rumah. Masa tu Jali nak simpan semula torchlight tadi, lampu suluh tadi. Sampai dekat dapur, Jali terkejut. Isteri dia rupanya sedang buat air dekat dapur. Sedang bancuh air. Pucat muka Jali masa tu. Bila nampak aja isteri dia sedang bancuh air tu, Jali cepat-cepat toleh ke belakang. Masa tu pintu depan rumah masih lagi berada dalam keadaan yang terbuka. Yelah, sebab tadi masa Jali nak masuk dalam rumah, isteri dia ada follow dekat belakang, berjalan perlahan.
takkanlah nak tutup pintu kan. Jadi Jali biarkan pintu tu terbuka. Jali cepat-cepat patah semula, pergi dekat pintu depan. Jali tengok dekat luar, memang tak ada dah isteri dia tadi yang follow dia daripada belakang tadi. Jali cepat-cepat tutup pintu, kunci pintu. Lepas tu Jali berlari pula naik ke atas, naik tangga, pergi tengok dalam bilik. Memang tak ada sesiapa. Berdegup laju jantung Jali masa tu. Jali dah mula rasa takut. Apa benda yang follow dia tadi dekat luar? Sebab Jali yakin bini dia yang sebenar, isteri dia yang sebenar adalah yang berada dekat dapur sekarang ni, yang sedang bancuh air tu, isteri dia. Dan yang follow dia tadi memang bukan bini dia rasa. Sebab masa mula-mula Jali rasa ada orang follow dekat belakang tu, dia tengok isteri dia tu, dia dah pelik dah. Sebab isteri dia ni, isteri Jali ni adalah seorang yang penakut. Dia tak akan berani keluar malam follow dia macam tu. Bila dah tengok tak ada orang dekat atas, Jali pun turun semula, pergi ke dapur. Isteri Jali masa tu memang dah tunggu Jali turun. Dia terus tanya Jali, kenapa ni bang? Ada apa dekat luar? Kenapa abang nampak macam ketakutan pula ni? Lepas tu Jali pun dia fikirlah. Dia fikir sekejap nak jawab apa ni dekat isteri dia. Takkanlah nak ceritakan yang betul kan. Jadi Jali dia cuba tipulah isteri dia. Jali pun cakap, tak adalah, tadi ada musang, abang dah halau dah. Musang tu dah tak ada. Macam tu lah kata Jali pada isteri dia. Jadi masa tu Jali pun duduklah dekat meja makan tu, minum bersama dengan isteri dia air yang isteri dah bancuh tadi. Lepas dah siap minum, diorang berdua naik semula ke tingkat atas, masuk dalam bilik dan sambung tidur. Tapi sebenarnya malam tu isteri Jali aja yang dapat sambung tidur. Jali memang langsung tak tidur malam tu sebab hati dia risau. Risau kalau benda tadi, benda yang menyerupai isteri dia tadi dah masuk dalam rumah dan mata dia tak nampak. Itulah yang Jali risau sekarang ni. Jali memang dah tak peduli dah pasal bunyi bising tadi tu, bunyi ketukan di sekeliling rumah, bunyi macam ada orang berlari dekat atas atap. Dia dah tak risau dah benda tu. Yang dia risau benda yang dia nampak tadi, yang menyerupai isteri dia, follow dia daripada belakang tadi. Akhirnya Jali berjaga sampai pagi, sampai cerah. Dan Alhamdulillah dah tak ada lagi perkara yang pelik berlaku. Itulah kisah yang diceritakan oleh Jali, berlaku di kampung Batu Haji yang terletak di sebuah pulau di Indonesia. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Azila untuk memudahkan cerita. Azila sekeluarga tinggal di sebuah rumah flat. Bila sebut rumah flat ni, kita fahamlah macam mana keadaan dia kan. Dinding kita tu adalah dinding jiran kita, berkongsi dinding. Dekat flat tu, Azila berkawan baik dengan jiran sebelah rumah dia. Dan kebetulan bilik dia orang ni pun bersebelahan, berpisah dengan dinding sahaja. Dan tingkap bilik tu, tingkap bilik rumah bilik Zila ni dan tingkap bilik kawan dia, jiran dia ni bersebelahan, sangat-sangat dekat. Kalau kita keluarkan tangan, boleh pegang tingkap rumah sebelah tu. Macam tu lah punya rapat tingkap bilik dia orang ni. Jadi Azila memang dah biasa bersembang dengan jiran dia ni dekat tingkap bilik pada waktu malam. Memang seronok lah ada jiran yang macam tu. Zila dan juga jiran dia ni umur lebih kurang, masing-masing masih lagi muda, masih lagi single. Kalau berbeza pun sikit je lah, berbeza umur tu. Dekat rumah Azila ni ada Azila, mak ayah Azila dan kakak Azila. Tinggal berempat dekat rumah tu. Perkara ni berlaku pada satu malam. Malam tu macam biasalah, Azila, mak ayah Azila dan kakak Azila sedang duduk di ruang tamu menonton TV sama-sama. Tiba-tiba Azila rasa macam dah mengantuk, nak baring. Jadi Azila dia masuk bilik, dia berbaring dekat atas katil dia. Dah tutup pintu bilik semua, dia berbaring atas katil dia. Tiba-tiba Azila dengar suara jiran dia, kawan dia lah yang tinggal di rumah sebelah ni, panggil nama dia, Zila. Dia panggil macam tu sekali. Azila rasa pelik, sebab setahu dia, jiran dia ni, kawan dia dan juga ahli keluarga kawan dia ni tak ada dekat rumah hari tu. Dia orang keluar balik kampung sebab ada mak saudara dia jatuh sakit. Jadi bila dah dengar kawan dia panggil macam tu, Azila fikir, oh dia dah balik rupanya. Jadi Azila pun bersembang lah dengan kawan dia. Dia tak jadi nak tidur. Dia duduk dekat tepi tingkap tu,
dan dia bersembang lah dengan kawan dia ni. Kau dah balik ke? Aku ingat kau tak ada dekat rumah. Lepas tu kawan Azila ni jawab, dia balas macam tu je. Lepas tu Azila dia bersembang lah dengan kawan dia. Dia tanyalah khabar mak saudara kawan dia ni. Apa khabar dengan mak saudara kau tu? Dah okey ke? Dia sakit apa? Tapi kawan Azila ni yang tinggal dekat sebelah rumah ni tak respon, tak jawab apa-apa. Jadi masa tu Azila fikir mungkin kawan dia ni sedih lah mak saudara dia sakit kan. Jadi tak apalah, Azila pun ubahlah topi, tanya pasal benda lain. Macam mana balik kampung? Mesti best kan balik kampung? Aku pun dah lama tak balik kampung aku. Mak ayah kau mana? Dah tidur ke? Macam tu lah lebih kurang. Azila ni cuba nak ubah topik. Tapi kawan dia ni sama juga, langsung tak bercakap. Azila dah mula rasa macam bersalah dah. Mungkin dia ada salah cakap ke apa kan. Jadi tak apalah, Azila pun diam. Tiba-tiba sedang Azila berfikir macam-macam tu, Azila terhidu satu bau yang sangat wangi. Semerbak wangi dia dekat tingkap tu. Jadi Azila ni tanyalah kawan dia, "Wah, wanginya. Kau ada pakai perfume baru ke? Weh, jenama apa kau pakai? Wangi betul ni." Tapi kawan dia ni masih lagi berdiam diri, tak cakap sepatah pun daripada tadi. Azila dah mula rasa lain macam. Dah kenapa pula dia ni kan? Jadi Azila dia dapat satu idea. Masa tu Azila ni dia pergi dekat meja makeup dia. Dia pergi ambil tu benda bulat yang ada bedak, yang ada cermin tu. Dia ambil benda tu lah, tak tahulah nama apa benda tu. Azila ambil benda tu, dia buka cermin, dia hulurkan tangan. Dia nak tengok apa khabar kawan dia. Kawan dia tengah buat apa masa tu. Dia hulurkan tangan keluar daripada tingkap. Macam yang saya beritahu tadilah. Tingkap bilik dia orang ni betul-betul bersebelahan, dekat aja. Boleh pegang, kalau keluarkan tangan, boleh pegang grill tingkap kawan dia ni. Azila keluarkan, dia tengok macam ni. Dia nak tengok muka kawan dia tu sedang menangis ke, tengah buat apa, tengah termenung ke apa kan. Jadi tengoklah daripada pantulan cermin tu. Masa tu lah Azila ternampak sesuatu. Yang ada pada pantulan cermin tu bukan kawan dia, tapi adalah rambut yang panjang mengurai. Rambut tu nampak kasar sangat-sangat. Masa tu Azila punya terkejut sampai dia terlepas cermin makeup dia tu daripada tangan. Cepat-cepat dia tarik balik tangan dia masuk ke dalam. Menggeletar tangan dia masa tu. Azila cepat-cepat tutup balik tingkap dia tu, ditarik langsir dan dia naik atas katil dia. Dia selubung dengan selimut. Terketar badan dia masa tu, takut. Masa terus berjalan daripada seminit ke seminit. Lebih kurang 45 minit lepas tu, Azila dah mula rasa bertenang. Jadi Azila ni dia buka balik selimut dia dan dia pandang ke arah tingkap. Tak ada apa-apa. Tiba-tiba kedengaran sekali lagi bunyi benda sebelah tu panggil nama dia, Zila. Macam tu. Bila Azila dengar je benda tu panggil nama dia, Azila bangun, dia ambil bantal dia, dia ambil selimut dia, dia berlari keluar daripada bilik. Tutup pintu bilik. Azila tengok dekat ruang tamu pada masa tu dah tak ada orang. Orang semua dah tidur, TV dah tutup, lampu dah tutup apa semua. Jadi Zila dia pergi dekat bilik kakak dia, buka pintu. Terkejut kakak Zila masa tu. Kau ni dah kenapa? Zila pun cakap lah, "Kak, nak tidur dalam ni boleh kak malam ni?" Lepas tu Zila tidurlah dalam bilik kakak dia. Keesokan harinya Zila jumpa dengan jiran dia tu. Masa tu dah tengah hari lah. Jadi Zila dia tanyalah, "Weh, kau balik semalam pukul berapa? Kau balik ke semalam?" Lepas tu kawan Zila ni bagi tahulah, kita orang sampai rumah lewat 4 pagi baru sampai rumah." Dia ceritalah semua. Rupa-rupanya mak saudara dia tu kena hantar masuk ward, kena admit ward. Keluarga kawan dia ni lah yang uruskan, hantar naik kereta apa semua kan, bawa nenek atuk dia sekali, pak saudara dia sekali pergi ke hospital. Jadi sebab itulah lewat balik. Jadi itulah kisah pengalaman yang pernah terjadi kepada Azila, yang tinggal di sebuah rumah flat dan bersembang dengan hantu. Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Kak Ainun untuk memudahkan cerita. Kak Ainun adalah seorang suri rumah sepenuh masa
Kak Ainun dah berkahwin. Kak Ainun dan suami dia tinggal di satu taman perumahan. Taman perumahan kos rendah. Memang rumah-rumah yang ada dekat situ semuanya jenis yang memang memang kecil lah. Dan pagar dia pun guna pagar biasa saja. Dia tak guna pagar konkrit. Maknanya nampak lah kalau jiran sebelah ni balik masuk rumah, nampak. Sebab pagar tu pagar biasa, pagar besi yang biasa tu. Dekat depan barisan rumah kos rendah ni, dia ada satu jalan, sebatang jalan yang kecil. Dekat situlah biasanya orang lalu lalang. Kereta motor lalu lalang. Dan dekat seberang jalan tu ada satu kawasan lapang. Ada banyak pokok-pokok dekat situ. Biasanya penduduk dekat taman tu, taman perumahan kos rendah ni, dia parking kereta motor dekat kawasan tu lah. Dia tak parking dekat dalam kawasan pagar rumah. Sebab dekat situ lebih luas dan ada banyak pokok-pokok. Jadi kalau siang tak panas lah dekat situ. Suami Kak Ainun bekerja sebagai seorang pemandu van. Tak tahulah van apa. Tapi yang pastinya suami Kak Ainun ni memang balik awal pagi. 2 lebih pagi macam tu barulah balik. Kak Ainun pula memang setiap malam, hampir setiap malam lah, dia akan tunggu kepulangan suami dia. Kak Ainun akan duduk tepi tingkap, dia buka tingkap dan dia akan tunggu suami dia balik. Itu kalau dia sihat lah. Kalau dia demam ke apa, dia tak tunggulah, dia tidur lah. Macam tu lah perangai Kak Ainun. Dia suka suami dia ada dekat rumah baru dia boleh tidur. Kisah yang akan diceritakan ni berkaitan dengan jiran sebelah rumah Kak Ainun. Jiran sebelah rumah Kak Ainun ni adalah seorang wanita muda. Mak ayah dia pun tinggal dekat rumah tu lah. Wanita muda ni dia kerja balik lewat. Lebih kurang jam 2 pagi macam tu barulah balik. Dan setiap kali balik tu, dia akan parking kereta dia dekat depan rumah Kak Ainun. Seberang jalan tu ada pokok besar, dia selalu parking kereta dekat situ. Jadi setiap malam Kak Ainun akan nampak perempuan ni dulu balik, perempuan muda ni dulu balik, barulah suami dia balik. Selang setengah jam lebih kurang macam tu. Macam itulah setiap malam. Semuanya bermula apabila Kak Ainun ni dah banyak kali ternampak. Bila jiran sebelah rumah ni, yang perempuan muda ni balik naik kereta, parking bawah pokok seberang jalan depan rumah Kak Ainun ni, dah banyak kali Kak Ainun ternampak ada seorang wanita yang besar dan tinggi berjalan dekat belakang dia masa dia berjalan nak masuk ke dalam rumah. Daripada tempat pokok tu ada perempuan yang pakai jubah hitam, besar dan tinggi. Hari-hari perempuan tu pakai baju yang sama, baju jubah hitam tu. Perempuan yang besar tinggi pakai jubah hitam ni berjalan perlahan ikut wanita muda ni berjalan masuk dalam rumah. Yang membuatkan Kak Ainun rasa pelik, Kak Ainun kenal jiran dia ni. Budak perempuan tu Kak Ainun kenal, mak ayah budak perempuan ni pun Kak Ainun kenal. Kak Ainun tak tahu yang ikut dia daripada belakang tu, yang perempuan yang pakai jubah hitam tu, siapa perempuan tu. Tapi Kak Ainun malaslah nak tanya kan, nanti macam menyibuk pula. Jadi tak apa, Kak Ainun biar je. Sampailah satu malam. Satu malam ni Kak Ainun dia rasa teringin nak tahu sebenarnya perempuan yang selalu ikut belakang budak perempuan ni, perempuan muda yang selalu balik kerja malam ni, siapa? Orang ke ataupun benda lain? Kak Ainun terlintas dalam hati nak tahu siapa perempuan tu sebenarnya. Jadi pada malam kejadian ni berlaku, Kak Ainun dia tunggu suami dia dekat luar. Dia keluar daripada rumah. Dekat luar rumah Kak Ainun ni ada satu kerusi plastik. Kak Ainun duduk dekat situ lah, tunggu suami dia balik. Macam biasa, sekitar jam 1 lebih pagi, perempuan ni pun baliklah memandu kereta dia melintas depan rumah Kak Ainun, menuju ke arah pokok tu lah, seberang jalan tu, nak parking dekat situ. Masa kereta ni melintas, kereta jiran Kak Ainun ni melintas, Kak Ainun pandang betul-betul. Memang tak ada sesiapa dalam kereta tu kecuali jiran dia, wanita muda tu je memandu kereta. Sampailah dekat pokok parking. Masa tu Kak Ainun dah confirm lah, memang jiran dia seorang aja dalam kereta tu. Okey. Jadi bila jiran dia ni keluar, wanita muda ni keluar, tutup balik pintu, tiba-tiba dekat belakang dia, belakang wanita muda ni tercegat berdiri perempuan berjubah hitam, tinggi dan besar tu. Entah daripada mana datangnya. Bila nampak aja macam tu, Kak Ainun bangun dan masuk dalam rumah, tutup pintu. Kak Ainun dah mula yakin, okey, perempuan yang jubah hitam ni memang bukan orang, aku rasa. Sebab tak tahu datang daripada mana.
Lepas tu Kak Ainun perhati daripada dalam rumah pula. Dia buka tingkap macam biasalah, dia tengok. Perempuan tu berjalan follow aja budak ni, budak perempuan ni. Bukan budak jugalah, perempuan muda lah. Berjalan perlahan aja daripada belakang. Sampailah masuk dalam rumah. Kak Ainun rasa berdebar. Sebab dia tahulah memang wanita yang berjubah hitam tu, yang tinggi tu, memang bukan orang. Jadi Kak Ainun malam tu dia tutup tingkap rumah dia. Dia tutup kansir apa semua. Tak berani nak tunggu suami dia dalam keadaan tingkap terbuka. Manalah tahu kan kalau benda tu datang jenguk dia ke dekat tingkap. Jadi lebih kurang 2:30 pagi macam tu, baliklah suami Kak Ainun ni. Perkara ni sebenarnya Kak Ainun pernah rujuk kepada kawan dia lah, kawan dia yang lebih berumur lah. Kata kawan Kak Ainun ni, kemungkinan apa yang ikut budak perempuan ni sebelah rumah Kak Ainun ni adalah saka dia, saka keturunan keluarga dia, mungkin boleh jadilah. Tapi perkara ni dah lama sangat berlaku. Perempuan muda ni pun sekarang ni dah beranak pinak dah pindah keluar daripada rumah tu. Jadi semenjak wanita muda ni dah berkahwin, dah pindah rumah, dah tak ada lagi Kak Ainun nampak kelibat wanita yang memakai jubah berwarna hitam. Wanita yang tinggi, yang besar tu dah tak ada nampak dah, berjalan ke rumah jiran dia. Itulah kisah yang diceritakan oleh Kak Ainun. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang ada dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.